Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung topik dan perbincangan kita tentang masih lagi di dalam bab, iaitu nasihat yang ke-10, iaitu bangun beribadat di waktu malam. Baik, saya mulakan dengan mukadimah sedikit. Kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bukan? Kita nak masuk bulan Ramadan. Baik, bila kita masuk bulan Ramadan ni dia ada package. Package dia kebiasaan dia datang dalam bentuk package combo. Okey, baik. Macam mana yang dikatakan package combo ni? Dia ada dia punya main menu ataupun main dish dia. Kemudian dia ada pula appetizer dia ada pula yang lain-lain. Dan untuk siapa yang nak masuk dalam bulan Ramadan, kita ambil kesempatan lah kita cerita sikit. Dia mesti kena tengok ada dua hadis. Bukan dua, tiga hadis. Dan menariknya tiga hadis ni dimulakan dengan permulaan yang sama. Dimulakan dengan permulaan yang sedikit berbeza dan diakhiri dengan benda yang sama. Hadis yang berbunyi man qama. Okey, hadis yang pertama man soma Ramadhana. Yang kedua man qama Ramadhana. Yang ketiga juga man qama. Okey. So kita tengok tiga ni, dua adalah sama, satu berbeza, bukan? Dua ni sama. Okey ustaz, sekali ustaz tulis Arab lah ustaz. Okey, tak apa, sabar. Belum sampai lagi. Okey, so man shoma, man qama, man qama. Man shoma Ramadhana. Okey, Ramadhana. Man shoma Ramadhana, man qama Ramadhan. Ni dua hadis ni sama dekat tengah. Siapa yang berpuasa dan siapa yang qama, sat lagi kita cerita. Dan hadis yang ketiga adalah man qama. Okey, yang dekat sini pula Lailatul Qadri. Ni kesemuanya datang daripada hadis yang sahih. Lailatul Qadri. Okey, sekarang kita bacakan hadis. Hadis yang pertama, man shoma Ramadhana. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan. So puasa kita dapat faham. Okey, datang pula hadis yang kedua, man qama. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan. So ni fokus kita sekali lagi. Dan yang ketiga, man qama. Siapa juga yang menghidupkan. Tapi dia bukan menghidupkan Ramadan, tapi dia menghidupkan Lailatul Qadri, bulan malam Lailatul Qadar. Baik, kemudian siapa yang buat tiga benda ni, untuk dua benda ni, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Okey. Baik. Kami dulu belajar, waktu saya belajar dekat Syria, saya belajar di Ma'had. Jadi setiap hadis ataupun benda yang kami belajar ni, guru dia mesti dia akan buat dalam bentuk gambar rajah macam ni supaya kita dapat lihat dan dapat faham dengan jelas. So ada tiga hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Man shoma, man qama, man qama. Baik, dua hadis ini ialah tengah dia tu sama. Satu hadis sama pada awal tapi di tengahnya berbeza. Dan di penghujung bagi tiga hadis ni kesemuanya adalah sama.
Yang ni penghasilan ataupun dia punya result, final result dia, yang ni kita akan dapat. Okey, yang ni starting ataupun yang ni permulaan, ataupun kita katakan apa dia kata, amalan. Yang ni dia punya subjek dia. Okey, baik. So siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, okey, man shoma Ramadan, dan dekat sini imanan wahtisaban. Okey, imanan wahtisaban. Ketiga-tiga hadis ni ada benda ni. Yang ni syarat. Okey, syarat untuk penghasilan. Semua tiga-tiga ni, saya baca hadis pertama. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Okey, tengok apa yang sama, apa yang beza. Hadis yang pertama kata siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan apa yang dia percaya, tanggungjawab yang Allah berikan, Allah suruh dia berpuasa, dia berpuasa, dia masuk dalam bulan Ramadan ni dengan iman. Dia tak masuk bulan Ramadan ni dengan sebab orang lain puasa, dia puasa tak. Tapi sebab apa dia berpuasa? Sebab iman. Hari ni kenapa dalam bab ayat tentang puasa ni Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, hey orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat tentang solat Allah tak panggil pun dengan panggilan wahai orang yang beriman. Pernah tak kita terfikir waktu kita baca Al-Quran, kenapa dibezakan di antara dua istidlal daripada ayat Al-Quran? Ada sebabnya. Sebab takkan ada orang yang solat, melainkan orang yang solat tu confirm dia adalah orang yang beriman. Tak ada orang solat saja-saja. Dan tak ada orang solat sebab orang lain solat. Tak. Melainkan orang yang solat tu dibuktikan dia adalah orang yang beriman. Pasti orang yang solat semua orang beriman. Tapi ada orang yang berpuasa tak solat, puasa tak? Ramai orang berpuasa tapi tak solat, berpuasa tak tutup aurat, berpuasa cakap yang kotor, berpuasa mengumpat. Maknanya dia bukan puasa dengan iman, tapi dia puasa dengan sebab orang puasa. Puasanya hanya jadi puasa adat. Sebab itu awal-awal lagi basic bila ayat pertama. Contoh, kalau saya tanya soalan kat sini, ramai kita di sini ni mesti dah puasa lebih daripada 40 tahun dah. Kebanyakan kita kat sini berpuasa lebih daripada 40 tahun. Betul tak Ismail? Berapa tahun dah hang puasa? 42 tahun dah berpuasa. Baik, saya kira lebih lagi ada yang kat sini yang mungkin dah berpuasa 60 tahun, pangkat-pangkat ayahanda kita. Kalau satu soalan saya tanyalah, baik, dah puasa 40 tahun, dah puasa 60 tahun, cerita tengok kat mana ayat dalam Al-Quran cerita pasal puasa. Siapa nak jawab? Apa boleh jawab? Surah Al-Baqarah ayat 183. Nasib baik ada seorang jawab. Kalau tak, apa jangan balik bertidur dekat sini. Baik, teruknya kita 40 tahun puasa tak tahu ayat mana cerita pasal puasa pun tak tahu dalam Quran. Teruknya kita. Baik, bila Allah ceritakan ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, dipanggil kita, diajak kita untuk berpuasa ni dengan panggilan iman. Menunjukkan puasa ni syarat dia ni mesti puasa dengan iman. Jangan puasa disebabkan adat, kerana orang lain puasa kita nak puasa tak. So, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban. Ada orang hak jenis tasawuf lebih barangkali. Bila dia puasa, tak apa, kita puasa ni kita taat je pada Allah. Tak pandanglah Lailatul Qadar ke, ganjaran pahala banyak ke. Yang penting aku buat apa yang Allah perintahkan. Kita kalau buat macam tu, dia tak ada roh, tak ada jiwa lah. Contohnya kalau kita nak datang kelas, apa asas kita datang ke kelas? Kalau bukan kerana kita jahil, kita nak cari ilmu, maka bila kita datang dengan roh. Ataupun orang yang datang kelas sebab dia nak tahu, ataupun dia datang kelas sebab dia nakkan pahala, maka dia datang dengan semangat, sebab dia ada pengharapan. Ihtisaban ni maksudnya dengan satu keinginan dan harapan yang dia inginkan daripada perbuatan yang dia buat. Sama juga dengan puasa. Kalau puasa hanya sekadar puasa macam orang lain puasa, maka di sana ada satu hadis yang lain yang Nabi SAW sebut, kam min sa'imin wa laysa lahu illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang berpuasa tapi dia dapat lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin wa laysa lahu illa at-ta'ab. Berapa ramai orang yang berpuasa dapat penat semata-mata sebab dia puasa tanpa sebab.
Puasa saja-saja. Dan Allah suka bila kita buat sesuatu benda, kita inginkan sesuatu benda daripada Allah, untuk Allah kurniakan. Dan itulah kurniaan Allah. So syarat dia mesti beriman. Syarat yang kedua mesti penuh pengharapan, ada keinginan dia. Keinginan ni excited sungguh-sungguh yang dia nak daripada bulan Ramadan tadi. Maka apa dia dapat? Penghasilan ghufira lahu, diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Diampunkan dosa, ma taqaddama min dzambih, apa dosa dia yang lepas. Ini penghasilan, hasil daripada orang yang berpuasa. Okey, baik. Yang pertama ni kita fahamlah. Yang kedua, nak topik, kaitkan dengan topik kita, man qama. Apa makna qama? Qama ni menghidupkan. Baik, bila sebut bulan Ramadan ni, bulan Ramadan dia datang dua package, dia tak datang satu package. Ramai orang ambil bulan Ramadan, dia ambil pada sama, tapi dia tak ambil pada qama. Apa makna sama dan qama? Siang dia berpuasa, malam dia relax, pergi lepak kat kedai sebab dah penat sehari berpuasa. Malam pergi sembang dengan kawan, malam dia buka movie, malam dia buka Netflix. Sebab apa? Sebab dia kata yang pertama ni aku dah selesai puasa, so habis. Sebenarnya Ramadan datang dengan dua package. Dua package Ramadan. Okey, package apa? Package siang, package malam. Yang ni yang nak cerita ni. Okey, so Ramadan ni dia datang dengan dua package, package siang, package malam. Package siang ni dipanggil siyam. Siam ni siam ke Ustaz? Bukan siam danuk tu. Siyam ni maknanya puasa. Okey, baik. Kemudian package malam. Package malam apa? Qiyamul lail, iaitu qiyam. Qiyam ni apa? Qiyamul lail, menghidupkan pada malamnya. So, bulan Ramadan dia mesti ada dua package ni. Package sama, puasa. Package qama, menghidupkan, iaitu pada malamnya. Menghidupkan pada malamnya. Maka sebab tu dua-dua package ni kita buat. Kalau kita nak dapat penghasilan ni, maka kita mesti kena buat dua package, siang dan juga malam. Maka nak gambarkan bagaimana Allah nak didik orang ni supaya dia jadi orang yang bertakwa. Di antara didikan Ramadan, salah satunya didikan iaitu mengagungkan dan menghormati satu nikmat Allah bagi, iaitu nikmat malam, iaitu dengan cara dihidupkan malam untuk pada baki 11 bulan yang akan datang. Maka kita ditrain untuk bangun malam dan beribadat pada malamnya. Okey, itulah package Ramadan. Baik, dikecilkan lagi, dikhususkan lagi. Siapa yang menghidupkan malam? Malam apa? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, 10 yang terakhir. Okey, yang ni 20 terakhir, yang 20 terawal, yang ni 10 terakhir. Maka sama juga dengan penuh iman dan penuh pengharapan diampunkan dosa. So, poin yang kita nak sebutkan adalah poin menghidupkan. Menghidupkan ada dua sesi. Yang pertama sesi 20 pertama, dan yang kedua dilipat gandakan pada 10 terakhir. Okey, yang ni 20 hari. 20 hari. Yang ni 10 terakhir. Okey, 10 terakhir. Okey, so poinnya, subjeknya adalah waktu malam. Oh, sebab itulah bila kita baca dalam bab ni, tanda kita beramal sungguh dengan ilmu yang kita belajar pada hari ini dan pada kuliah kita yang sebelumnya. Maka jangan kita sia-siakan malam, lebih-lebih lagi malam yang dikhususkan, iaitu malam pada bulan Ramadan. Baik, sebab itu kita nak lihat sekarang kita nak masuk bulan Ramadan, bulan untuk kita nak latih ni. Bila kita masuk bulan Ramadan ni, apa kita nak buat? Maka di sana suka saya lihat, ajak sahabat-sahabat tengok muka surat 23. Tengok muka surat 23 yang Rumi punya. Okey. Dan beliau berkata lagi. Okey, beliau berkata lagi. Siapa dia ni? Imam Sufyan As-Sawri. Imam Sufyan As-Sawri ni apa dia kata? Apabila bermula malam, maka memanggillah satu pemanggil daripada bawah arash. Bila masuk saja waktu malam ni, ada satu pemanggil. Siapa pemanggilnya? Allahu a'lam. Muka surat 23 bawah sekali. Okey, muka surat 23 bahagian bawah. Bila bermula waktu malam, masuk saja waktu malam ni, akan ada satu suara akan memanggil. Suara siapa ni? Allahu a'lam, kita tak tahu, malaikat ke ataupun Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilannya? Hendaklah para abidin segera bangun. Okey, hendaklah para abidin. Yang pertama siapa dia? Abidin. Zainal Abidin ke? Bukan. Abidin ni apa maksudnya? Abidin ni orang yang beribadat.
Siapa yang jenis kaki ibadat, kalau dia lepaskan peluang malam, dia bukan ahli ibadat. Ahli ibadat, dia tak akan lepaskan peluang beribadat waktu malam. Yang pertama, abidin. Baik, hendaklah para abidin segera bangun. Maka para abidin pun bingkas bangun dengan solat, dengan sembahyang yang banyak. Baik, kemudian apabila sudah berlalu separuh malam yang kedua pula, memanggil pula satu pemanggil. Hendaklah para qanitin. Yang kedua siapa dia pula? Al-qanitin. Okey, al-qanitin. Yang kedua, qanitin. Okey, panggilan yang kedua kepada kumpulan al-qanitin. Hendaklah para qanitin segera bangun. Maka mereka pun bangun dan terus bersolat sampailah ke waktu sahur. Kemudian sampai pula satu suara yang lain lagi pula, iaitu hendaklah bangun orang-orang yang mahu beristighfar. Wal mustaghfirin. Al mustaghfirin. Hendaklah orang-orang yang nak beristighfar, maka hendaklah mereka bangun. Maka 3 kumpulan, maka mereka pun bangun untuk beristighfar. Bila fajar pula menyingsing, maka dipanggilkan pula ayyuhal ghafilin. Okey, ayyuhal ghafilin. Last sekali selepas dipanggil 3 ni, 1, 2, 3. Panggilan yang terakhir adalah panggilan yang keempat, panggilan yang kita tak nak, iaitu al-ghafilin. Al-ghafilina. Siapa dia al-ghafilin? Orang-orang yang lalai dan leka. Okey, sekarang kita kembali ke kitab. Saya dah cerita. Baik. Kami dulu di MMU, kami ada smart board. Smart board macam saya mengajar bahasa. So, lecturer yang mengajar bahasa ni, kami kena mahir menggunakan smart board. Smart board ni satu whiteboard. Harga dia set up untuk studio dia ni lebih daripada 200,000 untuk satu studio. So kita ada buat dalam bentuk island. Setiap pelajar ni kita letakkan 5 komputer, seorang satu, bentuk island, satu kumpulan. Kemudian saya ada whiteboard kat depan. So controller saya dekat depan ni. So saya boleh buka dan tutup PC yang ada dekat dia orang. Dan kalau saya nak tulis, kalau tekan saya nak padam, saya tekan padam, saya tarik macam tu, padam. Okey, saya nak tulis pula, saya nak ambil benda saya dah tulis dah, saya tekan kat itu, kita tolak masuk ke dalam, dia tulis masuk. Nak tulis letak kat atas ni je. Senangnya. Harap-harap insya-Allah rumah ngaji satu hari nanti ada smart board, harga 200,000. Okey, baik. 200,000. Saya duduk kat meja ni, saya boleh tulis keluar kat situ. Okey, so tak payah nak bangun duduk. Okey. Baik, sama balik. Apa cerita dia? So, daripada kisah yang kita bacakan muka surat 23 bawa ke muka surat 24 ni, ketika waktu malam akan ada 4 panggilan dan diakhiri dengan panggilan terakhir. Panggilan yang pertama dipanggil orang-orang yang al-abidin, orang yang rajin beribadat. Panggilan yang kedua panggilan al-qanitin. Apa makna al-qanitin? Orang-orang yang mengharapkan, orang-orang yang mengharapkan sesuatu daripada Allah. Orang-orang yang mengharapkan sesuatu daripada Allah. Okey, maka mereka bangun dengan hajat-hajat mereka. Mereka yang berhajat ni, maka mereka akan bangun. Yang ketiga, mereka adalah golongan al-mustaghfirin, iaitu orang-orang yang merasakan diri mereka berdosa, mereka akan bangun memohon keampunan, iaitu golongan al-mustaghfirin, iaitu pemohon-pemohon ampun. Mereka akan bangun di penghujung malam. Dan semua 3 perkataan yang kita sebut di sini disebut di dalam Al-Quran. Ada diceritakan dalam Al-Quran. Saya ambil cerita yang pertama adalah golongan al-abidin. Seorang hamba ni, kalau Allah panggil, seorang hamba, kalau Tuan dia panggil, apa dia buat? Dia bingkas bangun. Tuan dia tak panggil pun dia dah bangun, berdiri dah tercegat dah. Okey, menurut arahan, baik bos. Okey, na'am ya maulai, bagi orang yang hamba ni. Tuan dia panggil, terus dia sampai. Okey, apa yang tuan nak, apa yang bos nak pada waktu tersebut. Dia katakan pergi kedai. Sapu sampah. Dulu anak saya kecil-kecil lagi, 3 orang, umur lebih kurang setahun ke 3 tahun. Jadi kita ambil maid seorang. Ambil maid daripada Indonesia. Maid ni bagus satunya dengar perintah. Memang cepat. Kalau kita panggil dia, terus dia datang. Bibi, datang Pak Ustaz. Okey, terus datang.
Datang dia saja, okey, tukarkan baju baby. Okey, tukarkan baju baby, cakap kat dia. Apa dia buat? Dia ambil baju dengan cepat tu, dia pergi sarungkan kat atas. Saya kata, bibi nak sarungkan baju baru, buka dulu baju yang lama, baru sarungkan baju yang baru. Oh, baik Pak Ustaz. Okey, baik. Jenis rajin tapi tak kena cara. Rajin boleh, tapi biar rajin yang kena cara. Nak bangun malam rajin beribadat, bagus. Tapi bila kita belajar cara macam mana nak bangun malam, itu yang lebih baik. Solat apa nak buat, macam mana nak buat, apa pengisian dia, bagaimana cara dia, maka rasa seronok sebab kita tahu apa itu abidin. Baik, dalam Al-Quran Allah cerita, Allah kata dalam beberapa kali, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sebahagian malam itu mereka bangun menunaikan solat tahajud sebagai satu ibadat suplemen. Ibadat apa ni? Ibadat suplemen, ibadat tambahan. Kalau seorang hamba dia buat apa yang Allah perintahkan, itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau dia buat lebih daripada apa yang diminta, maka dia akan dikasihi dan disayangi. Contoh, tugas kita datang belajar. Tapi kalau dia datang awal ke rumah ngaji, bukan sekadar datang awal, datang-datang dia tanya, apa nama Ismail, ada penyapu, ada mop. Kita kata ada kat belakang. Dia ambil, dia sapu sampah. Tak cukup, dia ambil mop lantai, mop dinding sampai ke ceiling dia mop. Kita kata, Masya Allah, hebatnya dia ni. Maknanya dia buat lebih daripada apa yang diminta, maka itulah sifat abidin. So Allah kata ada orang yang bangun di tengah malam, dia buat tahajud sebagai satu ibadat suplemen, ibadat tambahan. Yang ni bukan yang wajib, yang ni tambahan, dia nak buat dan dia nak berkhidmat. Sebab tu dia panggil hamba ni, abidin ni. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dia akan mendapat tempat yang terpuji. Sebab dia rajin, maka dia akan dapat tempat yang terpuji. Baik, begitulah juga dengan al-qanitin wal-qanitin. Baik, cerita ahli syurga. Seorang isteri Nabi, nama dia Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa Al-Quran ni asyik cerita pasal lelaki je, tak ada cerita pasal perempuan pun? Apakah orang lelaki sahaja yang layak masuk syurga? Kami ni orang perempuan tak layak masuk syurga. Nabi SAW tak jawab, sebab baginda takkan keluar daripada mulutnya melainkan datang dengan wahyu. Baik, kemudian kata Ummu Salamah, aku sedang duk sikat rambut aku, tiba-tiba aku terdengar daripada dinding rumah aku Nabi SAW sedang berkhutbah di atas mimbar. Maknanya ayat Quran dah turun, Nabi sedang membacakan ayat tersebut. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Dan sesungguhnya orang muslim lelaki, muslim perempuan, mukmin lelaki, mukmin perempuan, lelaki yang mengharapkan kepada Allah, yang bergantung harap kepada Allah, dan juga perempuan-perempuan, iaitu kalimah wal qanitin. A'addalahum, maka mereka Allah janjikan nak berikan apa? Syurga kepada mereka. Ni golongan qanitin ni, kerana mereka mengharapkan sesuatu, keinginan, hajat mereka kepada Allah, dan mereka pilih waktu yang paling terbaik dia waktu tengah malam. Baik, yang ketiga al-mustaghfirin. Disebut inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang muttaqin kami berikan pada mereka syurga yang mengalir sungai. Apa perbuatan yang mereka buat? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ni orang yang sikit tidur pada waktu malam. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu hujung malam, sebab tu diletakkan dia yang last sekali. Di waktu hujung malam, wahum yastaghfirun, mereka adalah orang yang beristighfar. Semalam kalau Ismail ingat, saya sebut dekat Masjid MITC. Hari ini dah jadi satu masalah, bukan satu masalah, saya tak katakan masalah. Satu benda yang bagi saya bukanlah tak boleh, tapi tak berapa nak tepat. Ada orang yang rajin telajak, dia pergi buat kuliah online sebelum waktu subuh. Kalau tuan-tuan pernah perasan, ada kuliah online mengajar agama sebelum waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, dia buat kuliah tazkirah sebelum subuh. Itu bukan waktu tazkirah. Waktu tu bukan waktu tazkirah. Baik, ada orang yang buat munajat. Okey, buat munajat online, maka kita pun buka, duk tengok layan online, duk tengok. Sebenarnya waktu tu adalah ibadat persendirian yang sepatutnya kita ambil masa untuk beribadat. Dan waktu terakhir penghujung malam, pukul berapa subuh, katakan pukul subuh 6 suku.
6 suku subuh, waktu pukul 5.30 ke pukul 6 itulah waktu al-mustaghfirin. Waktu tu waktu paling terbaik kepada siapa-siapa yang nak pohon keampunan, nak memperbanyakkan istighfar, maka itulah masa yang paling terbaik. Bangunlah waktu tu, astaghfirullahalazim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani, sampai ke akhir sayyidul istighfar. Bukan waktu untuk orang-orang yang beristighfar kepada Allah adalah di penghujung malam. Maka dan last kali masuk waktu subuh. Habis dah masuk waktu subuh, akan ada seruan ayyuhal ghafilin, wahai orang-orang yang lalai dan leka, as-salatu khairum minan naum, solat lebih baik daripada tidur. Baik, solat lebih baik daripada tidur, dia pun bingkas bangun dan pergi solat. Dia masih lagi kalangan orang yang al-ghafilin. Last sekali ada lagi satu seruan lagi pula, ayyuhal al-halikin, wahai orang-orang yang celaka. Celakalah kalian orang yang bangun setelah matahari dah naik terpacak ke atas kepala. Itu orang yang tidak bangun. Okey, so kita ada 3 panggilan yang baik, 1 panggilan yang tak baik. Tapi panggilan ni kalau dia bangun, alhamdulillah masih okey lagi. Tapi kalau kat sini dia tak bangun, maka dia akan jadi orang yang celaka. Siapa mereka? Orang yang tidak bangun mengerjakan solat subuh. Kerana al-ghafilin ni, waktu ini adalah waktu wajib. Yang abidin, qanitin, mustaghfirin, waktu sunat. Di sini solat sunat, di sini adalah solat subuh. Solat subuh, kalau dah masuk waktu engkau tak bangun, engkau memang lalai. Kalau engkau boleh bangun sebelum subuh, engkau adalah orang yang tak lalai. Kau mungkin masuk kategori ni. Baik, tapi ada orang dia bangun sebelum subuh, tapi dia buat apa? Dia main dam, dia main game, dia main apa namanya Angry Bird. Okey. So hak tu masuk apa? Dia tetap al-ghafilin, bahkan orang yang celaka juga, menghidupkan malam tapi tak ada buat apa-apa. Okey, so itu di antara seruan yang boleh berlaku di waktu tengah malam. Okey, kita sambung balik. Yang seterusnya dia kata, maka hendaklah bangun mereka yang lalai, lalu mereka pun bangun daripada tempat tidur, mereka laksanakan orang mati yang dibangkitkan daripada kubur. Siapa yang bangun setelah masuk waktu, mereka ini diumpamakan macam orang mati. Macam mana orang mati bangun? Kita bangun dalam keadaan terkejut. Contoh, macam mana orang bangun tiba-tiba dia kena pergi kerja pukul 8, dia bangun pukul 7.50. Macam mana keadaan dia? Alamak, pukul 7.50 bangun, masuk dalam toilet tu. Waktu tu apa yang sempat saja, sempat mandi, tak sempat mandi, dia main pakai langgar saja waktu tersebut. Baik, sama macam orang dibangunkan daripada kubur. Macam mana orang dibangunkan ketika kubur? Okey, surah Yasin ceritakan. Allah kata dalam Al-Quran surah Yasin, qalu, mereka pun berkata. Siapa dia ni? Orang yang tengah berbaring kat dalam kubur. Tiba-tiba berlaku kiamat, manusia Allah hidupkan kembali melalui ajbuz zanab, satu tulang daripada belakang badan dia tu yang Allah ciptakan kembali dia untuk dia hidup. Tiba-tiba badan dia jadi balik macam kejadian dia yang asal. Kama khalaqnakum awwala marrah, kami jadikan kamu macam keadaan asal, tidak bersunat. Dalam keadaan telanjang bulat, tiba-tiba dia nak dibangkitkan, dikejutkan dia bangun. Maka dia bangun dalam keadaan terkejut dan berkata, man ba'asana min marqadina hadza, siapa yang bangkitkan kami daripada tempat baring kami? Qalu, maka dikatakan pada dia, ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, itulah yang telah dijanjikan oleh Allah dan benar apa yang disebutkan oleh para nabi-nabi. Bangun dalam keadaan terkejut, cemas. Apa ada dekat ayat tu? Dekat surah Yasin tu, pada ketika cerita ayat tu apa ada? Ada satu tanda dalam surah Yasin. Tak percaya, aci lawan buka, berani potong jari. Ya, ada tanda sin kecil. Okey, ada tanda sin tu. Apa dia makna sin tu? Saktah. Apa makna saktah? Tahan nafas, teruskan bacaan. Kenapa kalau tanya guru tajwid, tanya Ismail tahu jawab? Kalau anak murid tanya, ustaz, pasal apa kena ada tanda kena tahan nafas kat sini? Hang jangan ada banyak songeh, kau baca cukup. Tanda sin ni tahan nafas. Ramai guru tajwid tak cerita pun dan tak perlu pun nak cerita. Tapi kalau siapa belajar, kita tahu tanda saktah itu nak menggambarkan tentang suasana, intonasi dan keadaan ketika waktu tersebut. Bila dah orang sedang tidur, dikejutkan dia bangun dalam keadaan terkejut. Okey, kan kau nafas yang tergantung sebab terkejut, maka ditahan nafas untuk nak menggambarkan intonasi
pada waktu tersebut, supaya kita dapat feel, bayang bagaimana keadaan orang yang dikejutkan daripada tidur. Sama juga dengan ayat dalam bab ayat orang yang dicabut nyawa. Kalla iza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Jangan begitu wahai hamba-Ku, ingat ketika nyawa sampai ke halqum, akan dikatakan pada engkau, siapa yang boleh bantu engkau pada waktu sekarang ni? Dah nyawa kena tarik, apa jadi? Dah nak mati dah waktu tu. Maka dia letakkan tanda saktah supaya lebih feel waktu kita baca ayat tu tadi, dan kita faham suasana di sebalik ayat yang diceritakan. Maka itu beberapa gambaran. So, orang yang al-ghafilin, orang yang bangun setelah masuk waktu. Maka kalau dia bangun, kalau dah bangun dinamakan al-ghafilin, kalau tak bangun nak namakan apa? Itu yang kita namakan golongan-golongan yang celaka. Kalau sekiranya mereka tidak bangun pada waktu yang dah wajib mereka bangun. Waktu sebelum ini masih lagi sunat. Al-ghafilin adalah waktu yang sepatutnya mereka bangun. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali sebelumnya, dia kata apa? Dah ada kat bawah tu. Baik, dah ada kat bawah tu. Wahai anakku yang tercinta. Okey, adalah diriwayatkan di dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya bahawa beliau telah berkata, wahai anakku yang tercinta, jangan sampai ayam jantan lebih bijak daripada engkau. Engkau bijak ke ayam jantan bijak? Saya, Pak. Okey, kalau engkau bijak, kau jangan bangun lewat lebih daripada ayam jantan. Kalau engkau kata engkau boleh bijak daripada ayam, jangan biarkan ayam bangun terlebih dahulu. Kalau kita bangun mendengar kokokan ayam, ayam lebih cerdik dan lebih mulia daripada kita. Maka dia kata, jangan sampai ayam jantan lebih bijak daripada engkau. Dia berkokok di waktu sahur, sedangkan engkau masih nyenyak tidur lagi. Kalau siapa duduk dekat kawasan kampung atau dia bela ayam, perhati tengok, rakam, tengok bunyi pertama suara ayam dia tu pada pukul berapa. Ayam jantan dia akan mula berkokok sebelum masuk waktu subuh. Ayam yang berkokok lepas waktu subuh itu ayam bela biasanya. Macam mana tuan, macam itulah dia. Okey, baik. Tapi kalau ayam kampung ni biasa sebelum subuh dia dah mula berkokok dah. Apa tujuan dia berkokok? Nak kabarkan kepada kita antaranya waktu yang paling terbaik untuk bangun. Dan ada kaitan di sana, disebut di dalam hadis, kokokan ayam adalah tanda dia nampak apa? Dia nampak para malaikat. Okey, dia nampak para malaikat. Maka janganlah engkau jadi macam ayam jantan yang mana dia lebih bijak daripada engkau, berkokok di waktu sahur sedangkan engkau masih nyenyak tidur lagi. Baik. Last sebelum kita tamatkan topik ni. Ada sikit lagi. Okey, tak habis lagi. Okey, nak cerita bab kadang lupa dah. Apa dah tadi saya nak kata? Okey, ada orang tanya soalan. Soalan dia adalah, okey dah Ustaz, kami faham lah apa yang nak disampaikan, solat malam tu baik, sekian. Okey, soalan kami adalah, saya tolong sampaikan soalan. Okey, soalan kami adalah macam mana nak jadikan kita ni orang yang sentiasa bangun di tengah malam. Macam mana nak buat? Okey, saja saya bukakan soalan ni pada semua dah. Mungkin setiap orang ni dia tak sama. Okey, setiap orang mungkin dia berbeza di antara satu sama lain. Okey, mungkin ada jawapan yang berbeza. Sebelum kita sebutkan tips dia, maka kita nak tanya mungkin macam mana cara nak bangun. Haji buat macam mana Haji nak bagi bangun awal? Bagi sikitlah ni pengalaman. Saya bangun pukul 4 saya tekan. Memang 4 memang saya dah terus. Okey, waktu nak tidur tu buat apa? Baca niat tak waktu nak bangun tu, nak bangun pukul 4? Niat. Okey, kalau saya tanya soalan, kenapa Haji niat waktu Haji nak bangun pukul 4 tu, kenapa niat awal waktu malam tu? Memang dah biasa lah. Memang dah biasa. Okey, sekarang ni saya sebut kenapa Haji kena niat dan kenapa orang lain kena niat sebelum nak tidur tu. Kita sebut siap-siap dalam hati kita, ya Allah, aku nak bangun pukul 4. Kalau ada orang bertanya kenapa kita nak niat pada waktu tu, saya jawabkan sebab dia, sebab la samahallah, kalau berlaku sesuatu benda di tengah malam, jantung terhenti ataupun serangan jantung, kita meninggal, walaupun kita tak solat malam pada malam tersebut, pahalanya kita dah dapat. Man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang niat nak buat baik dan dia tak terbuat disebabkan ada benda yang uzur yang lain, katabahallahu lahu hasanatun kamilah, Allah nanti tuliskan bagi dia satu kebaikan penuh. Sebab tu rugi siapa yang tak niat.
Baik, yang kedua, kenapa nak kena niat macam tu? Niat ni adalah satu azam. Azam ini, bila kita letakkan azam ni, kita akan lebih bersungguh daripada tak niat. Baik, kemudian yang ketiga, niat tu dinamakan persiapan awal. Persiapan menentukan sambutan kita. Persiapan menentukan sambutan kita. Macam mana persiapan, macam itulah sambutan dia. Tapi kalau tak ada persiapan, kita main tangkap muat je lah. Tapi bila ada persiapan, maka kita akan buat dengan lebih proper. Sebab tu perlukan niat. Baik, selain daripada niat dapat pahala. Baik, kemudian niat ni penting. Sebab dengan niat itulah menjadikan ketika mula-mula celik mata ataupun kita terjaga, kita akan ingat balik kenapa kita niat macam tu. Contoh, seorang yang nak tidur di waktu malam katakan sebelum dia tidur ni, sebab tu akhiri tidur Nabi SAW daripada sunnah, Nabi tidak akan tidur melainkan Kana Nabi SAW idza awa ila firashi. Adapun Nabi SAW bila dia nak tidur, apa dia buat? Maka dia akan baca Al-Quran. Surah apa? Surah Az-Zumar. Surah apa? Surah As-Sajdah. Surah apa? Surah Bani Israel, iaitu surah Al-Isra. Surah apa lagi? Surah Al-Mulk. 4 surah ni. 4 surah ni Nabi SAW akan baca. So, tengok amalan terakhir last sebelum kita tidur. Kalau tidur tanpa amalan terakhir ni, dia tak membantu. Maka bila ditamatkan hari tersebut tu, ending dia dengan amalan kebaikan, insya-Allah dia akan mulakan dengan kebaikan. So, 4 surah ni. Ataupun Nabi SAW dia akan paling kurang basic ayat kursi 3 qul, ditiupkan pada tapak tangan, disapukan. Kemudian apa dia lagi? Dia akan letakkan tapak tangan di bawah pipi dia. Dia tidur mengiring menghadap ke arah kiblat, kemudian tangan berada di bawah pipi, bukan lengan, bukan bantal. Tangan berada di bawah pipi, kemudian dia membaca satu doa, Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Tuhan, bangkitkanlah aku. Iaitu jangan, ya Allah, peliharalah aku saat ketika engkau bangkitkan hamba-hambamu besok. Kalaulah maknanya aku mati, aku dibangkitkan dalam kubur, aku dibangkitkan di padang mahsyar, peliharalah aku ya Allah, jagalah aku daripada azabmu. Tu nak tidur tu, nak tidur dah ingat akhirat. Kemudian dah dekat dalam kepala tu dah ada dah nak bangun pukul 4, nak bangun pukul 4. Celek-celek mata saja, confirm dia akan ingat solat dia, bangun pukul 4, apa yang dia nak buat. Berbalik pula orang yang kedua. Siapa dia? Kak Pi'ah, isteri Pak Mat Tempe. Okey, baik. Sebelum dia nak tidur, apa dia buat? Dia dah buat, dah bancuh siap-siap tepung, dah letak dalam peti ais. Esok nak buat cokodok. Kemudiannya pula dia pun pergi dekat sinki, tengok jam, alamak pukul 11 lebih. Pinggan penuh kat dalam sinki. Pagi besok lah. Okey, masuk bilik pula, tengok lampu tak padam, lampu bilik. Tengok-tengok dalam bilik, alamak, tengok kain baju dah macam bukit Uhud, penuh. Oh, baju pula tak settle lagi, tak lipat lagi. Esok jugalah. Okey, baik. Kemudian tengok pula, perhatikan atas iron board, baju Pak Mat Tempe tak iron lagi. Besok juga. Baik, dia pun terus tidur dalam keadaan keletihan, penat, dan itulah amalan terakhir dia buat. Dia padam lampu, dia bancuh tepung, dia pergi tengok kat sinki dia, kemudian dia pun naik ke atas tilam. Pak Mat Tempe dah tidur lama dah. Okey, Kak Pi'ah baru nak tidur. Dia pun terus tak kepala tak sempat apa, terus terlelap. Okey, terus terlelap. Celek-celek mata dia pada pagi tu, walaupun dia bangun pukul 4 pagi, dia tetap nampak apa? Tepung dalam peti ais cokodok, pinggan dalam sinki, baju kat dalam bilik. Maka itulah yang dia kata. Sebab tu kita katakan kena bahagikan ruang akhirat dengan ruang dunia dalam kepala kita. Bahagikan, sebab apa? Sebab kita nak ketika kita bangun ni, kita akan ingat akhirat terlebih dahulu daripada kita ingat dunia. Sebab tu orang-orang yang sibuk dengan dunia, kerja tak habis-habis, bawa balik sampai ke rumah, dia banyak memikirkan tanya apa yang dia akan berlaku waktu mula-mula celik mata. Itu benda dia. Sebab tu dia antara benda awal lah, benda awal yang kita boleh buat, antaranya nak membantu niat, okey, ataupun berazam untuk bangun. Baik, ada siapa lagi nak share yang lain? Macam mana cara dia bangun? Kita ambil satu lagi pula lah daripada ibu-ibu kita. Okey, kakak kita buat apa nak bangun lah? Cara macam mana selalu buat? Tip lah, tip yang selalu buat. Yang selalu buat. Okey. So, alam ya'ni lil ladzina, okey, Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu tu. Oh, subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Oh, baca ayat permulaan. Okey, baik. Ada orang dia baca ayat kursi, dia niatkan pukul 4. Ada orang dia bacakan 3 qul, macam-macam amalan yang boleh buat, tak kisahlah. Tapi maksudnya pentingnya kenapa dia buat? Sebab dia nak bangun. Okey, so masing-masing dia boleh buat. Cuma
niat awal adalah satu benda yang paling amat membantu kita pada waktu tersebut. Okey, sekarang baru saya nak ceritakan beberapa perkara. Okey, yang pertama sekali, siapa yang nak bangun malam? Okey, siapa yang nak bangun malam? Okey, apa dia nak kena buat? Okey. Yang pertama. Okey, poin pertama. Orang yang nak bangun malam, dia nak kena buat apa? Dia nak kena pasang niat. Okey, pasang niat. Permulaan kita pasang niat, kita dah sebutkan. Yang kedua, dia nak bangun malam, apa dia nak kena buat? Okey, jauhi apa? Jauhi dosa. Kenapa kena jauhi dosa? Elakkan daripada melakukan dosa. Siapa baca kitab Minhajul Qasidin, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku telah terhalang daripada bangun malam beberapa hari disebabkan satu dosa yang aku lakukan. Satu dosa aku buat, terhalang, aku terhijab daripada bangun malam beberapa hari hanya disebabkan kerana dosa. Fa'lam, ketahuilah sesungguhnya dosa ni satu benda yang memberatkan jiwa. Dia akan memadamkan kejernihan hati. Maka orang yang banyak dosa amat sukar untuk nak bangun malam ataupun nak memanfaatkan malam. So jauhi dosa. Okey, baik. Yang ketiga. So lawan pada jauhi dosa ni apa nak buat? Banyakkan kebaikan dan pohon keampunan pada Allah banyak-banyak. Okey, yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, pohon. Okey, masuk dosa, apa-apa dosa, sama ada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Kalau dosa yang besar, lebih bahaya kesan dia berbanding daripada dosa yang kecil. Ataupun orang yang tidak peduli berkaitan tentang dosa. Bahayanya, antaranya dosa kecil, bila kita biarkan, dia akan jadi dosa besar. Ataupun orang yang sukakan pada perkara-perkara yang jahat, ataupun dia tertarik pada benda yang tak elok. Tak kira lah bila kita sebut dosa mengumpat, hasad, dengki. Okey, kemudiannya pula kita katakan dosa-dosa yang lain, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki semua kan. Maka itu awas. Okey, daripada dosa-dosa tersebut. Apa saja yang Allah larang, larangan Allah ni, maka hendaklah dia jauhi. Okey. Kemudian yang ketiga, pohon doa. Okey, kenapa nak kena pohon doa? Sebab kita orang yang lemah. Kita lemah. Bila kita lemah, kena minta kepada yang maha kuat. Dan yang kenapa? Kena sebab Nabi sendiri suruh kita minta. Antara doa kita boleh doakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Ataupun dalam bahasa Melayu, ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, berikan pada aku kekuatan. Ya Allah, jadikan aku orang yang dapat bangun di tengah malam. Mintalah doa supaya Allah sentiasa jadikan kita orang yang dapat bangun di tengah malam. Pohon doa pada Allah. Yang keempat, okey, apa? Baca apa? Baca sirah, cerita, tengok macam mana solat malam Nabi. Okey, kisah sahabat, kisah orang soleh. Yang ni kena baca. Ini sebagai apa ni? Motivasi untuk diri. Yang ni kena baca. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang hebat. Bila kita baca kisah orang yang hebat, bagaimana mereka beribadat pada Allah, menjadikan satu motivasi pada kita dan tarikan pada kita untuk buat benda yang sama. Okey, yang kelima, okey, cari suasana. Cipta suasana. Bukan cari, cipta suasana. Cipta suasana. Apa maksud cipta suasana ni? Siapa boleh terangkan cipta suasana tu apa? Rumah kita ni, hiaskan rumah ni yang menyebabkan kita lebih ingat akhirat daripada ingat dunia. Ada rumah orang, rumah dia ni jadi macam pawagam. Cerita apa? Sanggam ada, Bobby ada. Okey, cerita zaman dulu, cerita zaman hari ni, dia dah tak pakai Astro, dah bagus, tapi dia gantikan pula dengan Netflix, Jahanam. Okey, so rumah dia jadi pawagam, dungdam, karaoke, seronok, benda yang mengingatkan pada dunia. Maka nak ingat akhirat macam mana?
Yang kedua, rumah jadi apa? Rumah jadi kedai makan. Masuk buka dalam peti ais, semua segala macam mak nenek makanan, semua ada, apa yang nak makan semua boleh makan. Jadi macam mana nak ingat akhirat? Yang ketiga, rumah ni jadi macam taman permainan, taman rekreasi. Dia buat air terjun, ada ikan pula kat dalam tu. Kemudian dia buat pula lampu lilak-lilak macam lampu nak tidur pula, siap buat lampu-lampu Aladdinnya pula, lampu kejap warna hijau, kejap warna merah. Okey, hias pula kita katakan bilik dia. Kalau macam tu memang memberatkan kita. Siapa pernah, saya tak tahu saya pernah cerita ke tidak, cerita Hafsah isteri Nabi. Kan Nabi balik ke rumah dia nak tidur, dia lipatkan kain cadar Nabi. Asalnya 2 lipatan, dia lipat jadi 4 lipatan. Bila 4 lipatan, esok Nabi tanya, apa yang kau buat pada tempat tidur aku ya Hafsah? Kata Hafsah, ya Rasulullah, aku lipat jadi 4 lipatan. Nabi kata, pulangkan kepada 2 lipatan, 4 lipatan menjadikan aku sedap tidur dan menyukarkan aku untuk bangun. So disebabkan terlalu sedap menjadikan kita sukar nak bangun. So cipta suasana, jadikan satu ruang solat dalam rumah kita. Kat mana tempat mungkin siapa yang suka dia rasa bawah meja lah, belakang peti ais, celah pintu. Buat sendirilah, maksudnya createkan rumah dia ni ada satu ruangan ibadat, ada rak kitab, okey, ada buku-buku agama, ada Al-Quran dah tersedia dekat situ, okey, ada tasbihnya, ada kain sejadahnya, okey, kemudian ada doa-doa yang diambil daripada guru-guru, dia lekatkan dekat situ. Maka ni semua membantu untuk nak ingat. Kalau dia tak buat macam ni, memang dia tak akan membantu. Bayangkan tengok ke bawah angkat takbir, tiba-tiba nampak gambar John Travolta kat dinding kat rumah. Memang habislah cerita dia. Ataupun angkat takbir saja, nampak ada benda yang mengingatkan kita pada akhirat. Sebab tu satu benda setan yang paling besar, apa benda? Ni, benda Allah ni. Yang ni setan paling besar. Bangun malam kalau boleh yang ni pi tak jauh. Okey, jangan duk letak kat sebelah kita. Kalau tak lepas 2 rakaat tiba-tiba nampak menyala. Tengok lah. Okey, tengok menyala. Perhal alamak dia ni. Kan dah komen, dia start komen, dia buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, iblis tepuk tangan, pak, bagus engkau. Okey, baik. So, ciptakan suasana. Okey, yang keenam, bantuan. Okey, bantuan apa? Bantuan ni carilah sahabat-sahabat ke, orang-orang ke, kawan-kawan kita yang boleh bantu kita. Tak kira siapa-siapa kan. Untuk ke arah kebaikan, bukan? Kawan-kawan kita yang menyebabkan kita rasa termotivasi. Termotivasi, lebih bersemangat untuk nak buat. Sebab tu permulaan awal boleh mulakan dengan cara geng masjid, pergi ke masjid, ada majlis qiyamul lail, kita ikut join, berkawan dengan orang, hadir majlis ilmu. Dan last sekali, sampai kita dah rasa kuat, waktu tersebut kita boleh bangun seorang diri, walaupun tanpa bantuan, tanpa ada majlis qiyamul lail pun, kita tetap boleh bangun. So kat mana kita nak buat benda ni? InsyaAllah mulakan sekarang, dan lebih-lebih lagi kita nak gunakan ketika kita berada kat dalam bulan Ramadan nanti. Dan itu waktu yang paling terbaik lah untuk kita nak train diri. Baik, yang terakhir dia kata, dan sungguh sangat indah sekali gubahan syair di bawah ini. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertenggek di atas kayu. Okey, ia terus sahaja menangis kerinduan sedangkan aku mabuk di dalam tidurku. Burung tu dia panggil, burung tu kukul bunyi kru. Bunyi kru ke? Boleh lebih kurang macam tu lah. Baik, engkau pula sedang tidur, dibuai dengan keenakan tidur, sedangkan burung duk manggil-manggil. Kazzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil bukai alhamaimu. Dia kata sedangkan bohong, dia kata sebenarnya bohong aku demi Tuhan yang memiliki Baitullah. Seandainya aku benar seorang yang asyik rindu Allah, sudah tentu burung itu tidak akan mendahuluiku menangis. Kalau aku betul-betul burung tu bunyi macam suara-suara orang menangis saja, mendayu-dayu, sepatutnya aku yang kena suara macam burung waktu di tengah malam tu, bukan burung, patutnya aku. Baik, kemudian dia kata lagi, wa az'umu anni haimun dzu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Aku mengaku bahawa aku seorang pecinta yang sangat dahaga bertemu kekasih. Mulut sebut macam tu. Namun, kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangisnya binatang-binatang itu kerana memanggil kekasihnya.
Kalau binatang pun tahu panggil kekasihnya, kalau aku katakan aku kasih pada Allah, kenapa tidak aku cari waktu tersebut? Baik. Syekh Ramadan Al-Buti, kami pergi ikut kuliah dia. Satu hari dia tanya dalam kelas. Persoalannya dia kata, atuhibbunallah? Tanya nak murid ramai-ramai. Kasih pada Allah. Semua nak murid kata ya. Dia kata wallah, betul. Kita kata betul. Demi Allah, wallah, kami kasih pada Allah. Dia kata orang kalau kasih pada Allah, kalau kasih pada Allah ni dia akan sentiasa ingat. Dia tanya kami, apa bukti yang mengatakan engkau kasih pada Allah? Orang yang kasih pada kekasih dia, dia nak suka bersendirian dengan kekasih. Orang yang ingat balik zaman kita dating dulu-dulu, handphone, zaman tak ada handphone, public phone tu, zaman Ismail tu public phone. Sampai marah orang duk beratur panjang kat belakang, dia duk bergayut dekat telefon. Okey, duk telefon. Duk telefon. Sebab apa? Sebab seronok. Waktu paling seronok sekali bercakap telefon adalah pada waktu malam. Orang yang berkasih sayang ni adalah pada waktu malam, waktu yang paling syahdu. Itu tanda bukti kasih dan cinta. Dan bagaimana engkau katakan engkau kasih kepada yang engkau kasih, sedangkan engkau tak buktikan dengan perbuatan, tak pernah rasa menangis sebab kerinduan, tak pernah rasa apa-apa, maka macam mana kita nak claim, nak katakan kita kasih? Dan itulah penutup bagi ini. Dan kata Syekh Buti itu, dia kata kadang-kadang kita hanya bercakap di mulut, tapi kita tak membuktikan yang betapa kasih ataupun tidak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah apa yang kita belajar, kita mudah-mudahan kita dapat amalkan. Nas'alullahi ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita pohon pada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendengar, yang mendengar kata-kata yang baik, kemudian kita mengikuti apa sahaja yang baik yang disampaikan kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Ada apa soalan nak tanya? Kalau ada soalan. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, Ya, sila. Okey, mengantuk. Okey, doa hilang mengantuk. Okey. Okey. Sebenarnya tadi saya tak sebut, kalau buka dalam kitab saja saya tak sebut. Yang ni hasil pengalaman je ni. Tapi dalam kitab Minhajul Qasidin, di antara tip untuk nak bangun malam ikut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia kata bila dah nak bangun malam, bukan hanya sekadar buat persiapan dari segi rohani, tapi persiapan fizikal. Antara salah satunya adalah dia kata dengan cukupkan rehat di waktu siang. Di siang hari jangan melakukan kerja yang berat. Jangan melakukan kerja yang berat, nanti malam kita akan keletihan dan kita tak akan mampu nak bangun malam. Satu. Yang kedua, ambil pada waktu siang itu satu waktu yang amat berkat. Waktu mana dia panggil al-qailulah. Apa dia al-qailulah ni? Tidur sekejap, nap. Nap ni tidur berapa lama? Tidur sekejap ni yang paling afdal sebelum masuk waktu zuhur. Boleh selepas waktu zuhur pun, tapi yang terbaik tetap sebelum masuk waktu zuhur. Dalam lingkungan waktu setengah jam sebelum masuk waktu zuhur, tidur sekejap. Tidur sekejap tu memang tidur yang amat mendatangkan kesan yang kuat pada tubuh badan kalau siapa yang melazimi tidur pada waktu tersebut. Tapi kalau dia tidur selepas pukul 2, dia bangun pukul 4, yang tu bukan nap lagi dah. Yang tu dah terlebih-lebih. Terlebih tidur juga akan menyebabkan kita letih badan. Sebab tu jangan lebihkan sangat tidur pada kadar yang kita hajati, iaitu sekejap, setengah jam. Ataupun di waktu pagi, kalau siapa yang tak ada kerja apa nak buat, selesai daripada solat subuh jangan tidur. Bila nak boleh tidur ni? Selepas masuk waktu isyraq. Syuruk saja waktu tu. Ada orang kata orang yang tidur waktu tu mewarisi kepapaan. Itu kalau jenis dia orang lelaki yang umur 30 tahun, 20 tahun patut pergi kerja. Adapun yang makcik-makcik kita hak pencen suri rumah tu, tak ada kerja apa nak buat, tidur je lah. Nak buat apa lagi bukan? Rugi dah tak tidur. So tak ada kerja apa, tidur. Boleh rehat, tak ada halangan dan tidak ada pun di sana satu dalil mengatakan tak boleh tidur waktu tu. Bagi orang yang tak ada kerja lah. Yang ada masalah ni, kerja tak pergi cari, kemudian asyik duduk membuta je. Itu bukan sekadar syarak tak suka, bahkan orang pun nak menyampah tengok. Kemudian yang ketiga, dia kata dalam bab ini, bagi siapa yang untuk supaya tak mengantuk, jangan mulakan dengan ibadat yang berat.
Kalau siapa tengok Nabi SAW, baginda akan memulakan dengan rakaatan khafifatan, dua rakaat yang simple. Mulakan dengan solat yang ringan. Jangan mula-mula dah hentam baca surah Baqarah habis satu surah. Memang cerita dia tak sempat habis surah Baqarah pun pengsan jatuh. Okay, so mulakan dengan dua rakaat yang simple. Tapi kita dah sebut, saya tak tahu saya dah sebutkan kat sini ke kat tempat yang lain, tips daripada Nabi sendiri, daripada sunnah. Waktu mula-mula bangun, Nabi SAW akan menghilangkan perasaan mengantuk pada muka, disapukan dan dibacakan ayat 190 surah Ali Imran. Dibaca yang tu. Okey, sambil sapu tangan pada muka. Waktu tu terbuka satu ikatan setan. Ikatan setan dah terbuka dah. Ada 3 ikatan setan pada badan. Dia bangun, dia pergi ke toilet, dia bersihkan diri, ikatan kedua akan terbuka. Okey. Lepas tu dah dia ambil wuduk dah, dia keluar dan dia solat 2 rakaat, maka ikatan ketiga pula akan terbuka, maka dia akan menjadi orang yang cergas dan kuat. Dalam hadis yang sahih sebut secara jelas, dia akan jadi seorang yang cergas dan kuat pada hari tersebut dengan 3 benda ni. Bangun terus ingat Allah, kemudian masuk dalam toilet, ambil wuduk cepat-cepat, kemudian terus mulakan dengan 2 rakaat. Kalau bangun-bangun pergi ke dapur minum air, kemudian sapu sampah, kemudian buat sanggul rambut, kemudiannya pula yang ni cerita dia panjang cerita lah itu. Dia tak akan jadi kuat, kejap je lepas tu dia mengantuk. Okay, so kita amalkan tip Nabi SAW. Kemudian jangan mulakan dengan solat yang banyak, mulakan sedikit demi sedikit, latih. Jangan terus mula 13 rakaat. Buat hari pertama buat 2. Buat 2 yang berkualiti, lebih baik daripada buat 8 tapi dalam keadaan mengantuk. 2 yang berkualiti, lepas buat 2 tu mengantuklah pula. Alihkan amalan. Dah mengantuk solat, pegang pula tasbih zikir. Subhanallah, 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 ataupun astagfirullah. Makin mengantuk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengantuk juga. Ni petua orang dulu-dulu. Kalau orang perempuan simpan rambut panjang, okey, tahu simpan rambut panjang. Bila dah simpan rambut panjang, time rasa nak berzikir tengah malam tu, ikat rambut dekat tiang. Tak pun dekat kaki kerusi ke, dekat rambut dia. Bila dia dah mengantuk tersengguk, kan ke dah tertarik rambut dia, tersedar balik. Tu cerita orang pondok, orang belajar pondok zaman dahulu. Orang lelaki kalau mengantuk sangat, jangan tidur atas bantal, tidur ke atas buah kelapa ringan. Tahu buah kelapa ringan? So tidur kat atas buah kelapa ringan, mengantuk, kedebak, jatuh kepala, bangun balik baca. Tapi jangan banyak sangat. Mulakan dengan sedikit. Khairul a'mal ahabbu ilayya, sebaik-baik amalan yang aku suka adawamuhu wa inqil, yang aku buat secara konsisten walaupun dengan jumlah yang sedikit. Buat sedikit-sedikit. Ya, mulakan dengan 2, kemudian tambah lagi 4. Dah jemu, bukan jemu, maksudnya kita dah rasa letih ataupun dah mula dah tak konsisten, tukarkan baca Quran. Baca Quran pun mengantuk, zikir, kemudian berdoa. Okey, kemudian kenangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Okey, kemudian hajat kita kepada Allah. Itu semua membantu kita untuk nak larikan diri daripada mengantuk. Mengantuk juga tidur. Jangan tahan. Tidur, tapi tidur make sure kita bangun. Kuncilah jam. Sebab apa? At least kita bangun juga walaupun tak boleh banyak. Kalau biasa dibuat dalam keadaan acap kali macam tu sampai ke satu tahap, kita akan terbiasa. Almarhum Tok Guru Ni Aziz, seorang sahabat kami bawa dia pergi ke UK. Waktu tu dia pergi buat jalan ke UK, buat ceramah adalah kat sana, bertemu dengan para pelajar ni. Waktu UK dengan waktu Malaysia berbeza. Tapi disebabkan dia dah terbiasa bangun malam, walaupun duduk dekat tempat yang berbeza waktu, tepat di tengah malam tu dia tetap akan bangun buat solat walaupun dia hanya tidur 2 jam sahaja. Sebab apa? Sebab dah terbiasa. Allah jadikan dia ni orang yang akan sentiasa ingat. So fazkuruni azkurkum, kamu ingat aku, aku ingat kamu. Bila kita rajin ingat Allah ni, automatik Allah akan memperingat akan kita. Walaupun ketika kita dalam keletihan pun, kita akan bangun dan usaha juga. Maka itu di antaralah, jangan melampau-lampau, akhirnya kita terlepas semua. Maka buatlah kadar yang kita mampu buat, tapi berkualiti insya-Allah. Okey. Yang mana saya faham bila soalan pun okey. Yang dia maksud mungkin dia dah biasa bangun, contoh 4 pagi ke apa semua lah. Biasa-biasa buat apa
tak ada rasa feel apa yang dibuat tu. Okey. So dekat situ soalan dia, adakah ibadahnya diterima Okey. atau Baik. tidak? Okey, bagus soalan orang yang bertanya. Kita tanda orang yang beriman ni dia akan sentiasa fikirkan. Dan saya pun selalu sebut antara benda bila kita beramal ni jangan rasa seronok macam mana ni. Alhamdulillah semalam ustaz cerita buat qiyamul semalam 30 rakaat ustaz saya buat tanpa henti, susah. Sudah pukul 6.30 baru habis. Lah habau punya orang kita, mana ada orang buat solat malam sampai 6.30 pagi. Okey, baik. Tapi poinnya nak ceritakan apa? Poinnya nak ceritakan walaupun buat sesuatu benda tu biarlah kita buat ikut apa kaedah yang betul. So antaranya perlu ada rasa takut. Rasa takut apa? Takut Allah terima ke tak terima. Allah terima ke tak terima. Sebab itu di antara salah satu daripada dalam Al-Quran Allah ceritakan Nabi Allah Ibrahim bila dia buat sesuatu perintah, dia akan berdoa Rabbana taqabbal minna. Gambarkan ataupun bayangkan dalam kepala kita nak Allah terima setiap amalan yang kita buat. Baik, yang kedua, nak datangkan keyakinan, buatlah amalan itu amalan yang bertepatan dengan sunnah. Macam mana Nabi buat, macam itulah kita buat. Dia akan menghasilkan keyakinan. Baik, yang ketiganya pula, apa kita buat? Kebiasaannya kalau tak ada rasa ni, dia datang daripada hati kita barangkali. Hati yang signalnya dah malap. Bila signalnya dah malap, apa? Perbanyakkan istighfar kepada Allah. Tu satu contohlah saya nak cerita. Saya cerita tentang khusus umrah. Saya kata biasanya orang pergi umrah ni, dia akan rasa syahdu dia lain macam. Tengok Kaabah waktu beribadat kat sana. Bahkan kebiasaan orang pandang Kaabah pun orang boleh menangis. Jadi seorang budak ni, dia pergi kat sana. Dia call saya balik ke Malaysia. Dia kata, ustaz kata rasa macam tu, rasa macam ni. Saya sampai kat sini, saya tak ada rasa apa-apa. Biasa macam solat kat Malaysia aja pun. Saya kata, masalah budak ni kau ni. Saya kata dia, nak tanya satu soalan lah. Engkau ada tak ada masalah dengan orang lain? Dengan siapa ustaz? Okey, pertama aku nak tanya engkau ni dengan adik-beradik yang terdekat. Dia kata, kenapa ustaz tanya macam tu? Saya kata ada benda yang kadang-kala Allah tak redha dekat seseorang atas perbuatan yang kita buat ni, dia ada kesan pada ibadat kita. Pasal Allah tak redha. Macam kita, bila mak kita tak redha hang basuh pinggan 3 hari 3 malam pun dia tak pandang pun, tak tahu je kita basuh pinggan. Okey. Tapi kalau dia redha kat kita, pinggan kita dia tolong basuh. Okey, tu kalau mak redha. Tapi kalau tak redha, kau bawa balik nasi berani gam ni, bagi kada mak ni nasi berani ni mak paling suka kali, dia buat tak tahu pasal dia tak redha dekat kita. So saya kata kalau lah engkau ada masalah dengan adik-beradik yang ada hubungan silaturahim ni, abang, adik, kakak, mak, ayah ke, saya kata mungkinlah nak tanya soalan ada. Kemudian dia cerita dia memang tak bercakap dengan mak dia dalam satu tempoh masa sebab sekian. Saya kata ya, yang tu asbab dia. Allah tarik rasa kenikmatan beribadat pasal apa? Mak engkau tak redha kat engkau, redha Allah ala ridha'il walidain. Redha Allah terletak pada redha kedua ibu bapa. Wa saqatallah ala saqatal walidain, dan murka Allah terletak juga pada kemurkaan dua mak bapak engkau. Dan yang ni kalau engkau ada masalah, engkau ibadatlah macam mana pun Allah tak pandang dan engkau takkan rasa, tak ada rasa pun. Baik, maka itu di antara salah satunya. Yang kedua, lazimi kita ni untuk memandang hamba-hamba Allah yang lemah, bantu orang yang lemah ni di antara cara nak lembutkan jiwa dan nak lembutkan hati. Nak lembutkan jiwa, nak lembutkan hati ni supaya kita ada rasa, ibadat kita tu ada rasa. Bila baca Al-Quran kita dia boleh absorb, dia rasa macam span, dia boleh serap benda tu sampaikan kita rasa. Maka antaranya kita boleh buat macam tu, pohonkan keampunan selain daripada rajinkan lazimi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan jiwa kita jadi lembut dan kita akan ada rasa untuk bersolat selain daripada doa yang kita sebutkan tu tadi. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku minta berlindung dari hati yang sentiasa tidak khusyuk. Baik, itu sekadar yang saya boleh jawablah. Okey, walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.